Assalamualaikum dan hai semua. Video ni nak bincang Trial Selangor 2022 set 1, kertas 2 soalan 7. Okey, soalan 7 ni mengambil tajuk fungsi trigonometri daripada tingkatan 5 bab 6. Peringatan untuk mana-mana soalan fungsi trigonometri mesti tahu dan ingat. Yang pertama, tangent itu adalah sin per cos. Cotangent ialah reverse kepada tangent, iaitu 1 per tangent sama dengan, kalau dah tangent to sin per cos, that means cot ialah cos per sin. Terbalik sin per cos dengan cos per sin. Secant sama dengan 1 per cos. Cosec sama dengan 1 per sin. Okey, ini semua perkara yang mesti ada dalam kepala sebab benda ni tak akan dibekalkan dalam rumus. Okay, ini adalah rumus-rumus yang akan dibekalkan dalam kertas soalan lah. Okay, daripada nombor 13 hingga 21, banyak tu maksudnya semualah, kan kita ada belajar 9 rumus yang special tu kan. Rumus identity, rumus majmuk dengan berganda. Okay, ada 3, 6, 9 semua dibekalkan. So jangan risau sebab boleh rujuk daripada muka surat bahagian depan bekal rumus. Yang ini mesti ingat. Kita terus kepada soalan 7A. Tunjukkan bahawa 2 dalam kurungan cot X tolak tangent X per sec X cosec X adalah sama dengan 2 cos 2X. Jangan lupa apa benda yang cikgu cakap mesti ada dalam kepala tadi. Cot X, tangent X, sec X, cosec X tadi. Okey. Jadi kita cuba, kita tengok macam mana nak dapatkan yang panjang-panjang ni. Nak jadi satu sebutan macam ni je, 2 cos 2X. Markah pun hanya 2 markah. Bermaksud soalan ni tidaklah sukar sebenarnya. Jadi jangan terus nak panik. Okey, kita tengok. Jadi kat sini cot dengan tangent ni kita dah boleh tukarkan ni lah jadi sebutan yang macam yang relate. Okey, sebab yang cot ni adalah cos per sin, yang tangent ni sin per cos. Yang nampak apa maksud cikgu relate? Maksudnya kat sini cosec ni adalah 1 per sin kan. Dia ada sin dekat sini, yang ni pada sin, yang ini 1 per cos, yang ni ada cos, yang ni pada cos, yang ni pada cos. Itu maksudnya dia ada relate. So kita tengok macam mana nak buat perlahan-lahan. Okey, 2 cot ialah cos X per sin X tolak tangent ialah sin X per cos X. Per secant X ialah 1 per cos, cosec X ialah 1 per sin. Jadi kita pun masukkan 1 per cos X. Dan ni tak ada operasi tolak ke tambah, tengah-tengah dia darab saja 1 per sin X. Okey. So kat sini tolak, bila tolak, operasi tolak, bawah mesti sama, betul? Bila bawah sama, maksudnya kat sini kita kena darab, silangkanlah dia. Okay. Kita cuba. Cuba buat merah sikit. Yang ni sin, darab silang kat sini, ni darab silang, yang ni darab sekata, faham kan? Sin darab dengan sin, cos darab dengan cos, yang bawah sin darab dengan cos. Yang ni pula bawah ni, oleh kerana dia operasi darab, dia direct saja. 1 darab dengan 1, sin X darab dengan cos X, macam tu. Okey. Terus cuba buat. Sama dengan 2 cos darab dengan cos, akan jadi cos kuasa 2X tolak dengan sin darab dengan sin, sin kuasa 2X, and then bawah dia direct sin darab cos, jadi sin X cos X per. Okey.
1 darab dengan 1 jadi 1. Sin dengan cos jadi sin X cos X. Okay, siapa yang mahir pecahan dia tahu kat sini bawah dengan bawah ni boleh hilang, boleh potong. Tapi siapa yang tak tahu kenapa potong? Kenapa senang-senang je potong? Tengok ni Okey, 2 cos 2x tolak sin cos 2x per sin X cos X. Per ni ialah bahagi 1 per sin X cos X. Okay. Untuk pecahan, bila ada operasi bahagi ni, dia tukar jadi darab. Tetap. Bila darab, yang kan dia terbalikkan. Jadi sin X cos X ni pergi atas. 1 tu pergi bawah. Sebab itulah kita hapuslah. Bahagi-bahagi tinggal 1. So, apa yang tinggal ialah 2 cos 2x sin cos 2x. 1 tu tak payahlah ya. Okey, dekat sini pula. Macam mana kita nak buat? Masa ni lah kita tengok rumus yang dibekalkan. Okay, kita tengok cek. Nampak tak ni? Cos 2x tolak sin cos 2x. Cos 2a tolak sin cos 2a. Ini adalah sama dengan cos 2a. Jadi kita kena tukarlah ni. Sama dengan cos 2x. Okey. 2 cos 2x. Dah terbukti. Sama dengan 2. Kita buka bracket. Dia akan jadi samalah. Syum. Okey, faham Untuk soalan B1, kemudian lakarkan graf Y sama dengan 2 cot X tolak tangent X per sec X cosec X bagi julat X di antara 0 hingga 2 pi. So, ni normal dan yang ni kita tengok ini adalah sama dengan yang di atas. Betul tak? Jadi, sebenarnya soalan yang seterusnya tu sebenarnya relate je dengan yang atas tu. Senang aja. Ini terus tukar kepada yang simple ni. So, kita tukarkan dia jadi Y sama dengan 2 cos 2x. Ya, ini semua kita tukarkan dia kepada yang kita buktikan ni tadi. So, lepas tu, ini adalah soalan asas, senang sahaja. Kita dah tahu bentuk graf cos macam mana, bentuk macam ni, betul tak? Wave U macam tu. Okay, lepas tu, 2 ni maksud dia apa? Atas dia 2, bawah dia negatif 2, betul? Lepas tu, yang 2x ni maksudnya apa? Kitaran dia ada 2. Ini satu kitaran, kita kena buat lagi satu kitaran. Jadi, kitaran yang kedua ni baru dah jadi 2 pi. Yang ini start daripada 0 sampai 2 pi. So, 0 kat tengah-tengah. Nampak? Ini cara kita nak bayangkan graf terlebih dahulu. So, masa kita lukis, make sure lukisan tu orang kata stabil, balance. Okay? Jangan lukis dia macam ni. Yang ni macam tu, lepas tu yang ni macam ni besar sikit ke? Tak boleh. Ini tak dapat markah. Dua-dua kena balance. Okay, cuba kita tengok Okay, ini adalah cara supaya kita tak tersasar jauh daripada bentuk. Okay, tengok. Kita kena seragamkan bentuk curve yang pertama dengan curve yang kedua ni. Mesti betul-betul hampir sama. Okay, lepas tu paksi ni paksi Y dengan X ni kita kena lukis dululah. Lepas tu kita buat garis dot-dot ni supaya sekata dia punya amplitude tu. Kat sini kan 2 kan? Ni 2 dengan negatif 2. 2 dengan negatif 2 ni jarak dia tu mesti hampir sama. Ni mesti hampir sama. Okey. Lepas tu pattern
mesti curve dia betul-betul macam wave tu sama besar, hampir sama besar. Dia memang lakaran, dia bukan lukis, dia memang lakaran. Tapi lakaran dia pun mesti kemas. Kalau yang macam cikgu cakap tadi, lakaran pertama kurus sangat, lakaran kedua besar sangat, tak boleh, okey, mesti betul-betul. Okay, lepas tu dekat sini, masa kita nak, sebelum kita lukis tu, kita buat pembahagian lah. Dekat sini, pi, lepas tu yang ini 2 pi. Okey, jadi kita punya graf tu akan jadi kemas. Ni dah jadilah ni, kita dah dapat berapa markah kat situ. Kita dah dapat 3 markah. Okey, kat sini dah full dapat 3 markah. Cantik je, senang je. Okey, seterusnya. Nombor 2, tentukan julat bagi bilangan penyelesaian n kepada persamaan di ni ialah sama kan? 2 cos 2x kan? 2 cos 2x. 2 cos 2x ni juga ialah y. Jadi dekat sini kita tukar kepada y. Y sama dengan p. Y sama dengan P. Di mana P ialah 1 pemalar dan negatif 2 dan P di antara negatif 2 dengan 2 termasuk. Okey, maksudnya dekat sini kita punya Y ni ataupun nilai P kita ni paling kecil ialah negatif 2. So kita punya garis lurus. Dia akan membentuk garis lurus lah kan, sebab dia nilai je Y sama dengan apa, Y sama dengan apa. Y sama dengan negatif 2, let's see. Kita tengok Y sama dengan negatif 2. Bila ni garis dot-dot ni kan dah ada, terus kita nampak dia menyentuh graf tersebut hanya 2 titik. Jadi bilangan penyelesaian dia jika Y sama dengan negatif 2 ialah 2. Tapi yang paling besar ialah 2. Kita tengok dekat 2 pula. Y sama dengan 2 menyentuh graf cos 2x pada 3 titik. So, akan ada 3 penyelesaian. Untuk yang negatif 2 ni tadi ada 2 penyelesaian. Okay, lepas tu, tengok pula di antara dia. Katalah kita ambil kosong. Kosong ni kita dah nampak kan? Dah ada dekat paksi X. So, Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong, dia akan menyentuh graf 2 cos 2x di 1, 2, 3, 4. So, kalau Y sama dengan kosong, penyelesaian dia ada 4. Kalau di antara, dia kan di antara 2 dengan negatif 2, mana-mana tempat pun, mana-mana garis pun, katakan Y sama dengan 1 kat sini pun. Okay, Y sama dengan 1 pun ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya di antara 2 dengan negatif 2 akan ada 4 penyelesaian. Dekat negatif 2 ada 2 penyelesaian. Dekat 2 ada 3 penyelesaian. Maksudnya sekarang ni dia nak julat nilai P, betul tak? Bukan. Dia nak julat penyelesaian N. Okay, jadi N kita yang paling sikit kita dapat tadi 2. So, 2. Yang paling banyak kita dapat tadi 3 ke 4? Memanglah paling tinggi tadi 3 penyelesaian. Tapi penyelesaian paling banyak ialah 4. 1, 2, 3, 4. So, jawapannya 4. Okey. Dia nak bilangan penyelesaian, bukan bilangan tempat duduk tinggi ataupun rendah. Okay, dia nak bilangan penyelesaian. So, paling sedikit kita dapat 2 penyelesaian, paling banyak kita dapat 4 penyelesaian. So, inilah dia punya jawapan untuk B2. Yang ini jawapan untuk B1. Okay. Senang je kan?